Berdasarkan pelbagai video dan berita yang kita akses, didapati bahawa perpaduan kaum masih menjadi satu isu penting yang perlu dititik beratkan lagi di negara kita. Oleh itu, kumpulan kita Sebuah Suara bersetuju untuk mengkaji isu perpaduan kaum di Malaysia. Diharapkan kajian ini dapat menyedari masyarakat kini agar tidak bersikap diskriminasi terhadap perbezaan warna kulit ataupun agama dan kebudayaan setiap kaum. Negara kita, Malaysia, terdiri daripada pelbagai kaum iaitu Melayu, Cina dan India. Kepelbagaian ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak bersatu padu. Setiap rakyat Malaysia, tidak kira kaum, perlulah bersatu hati untuk mewujudkan perpaduan yang lebih erat dan seterusnya memacu keberhasilan negara. Hidup dalam bersatu padu merupakan aspek yang penting dalam memupuk semangat perpaduan. Perbezaan kaum di Malaysia melambangkan bahawa negara kita mempunyai kelebihan dan keistimewaan yang tersendiri. Kekurangan yang kita miliki tidak boleh dijadikan alasan untuk kita bertengkar antara satu sama lain, dan kelebihan yang kita miliki boleh menjadi asbab negara kita menjadi contoh untuk negara lain. Ketidaksefahaman, hidup secara berkelompok dan tiada percampuran bukanlah satu gaya hidup yang sihat di Malaysia. Jangan jadikan perbezaan warna sebagai halangan untuk kita mencapai perpaduan, kerana perbezaan itulah menunjukkan negara kita negara yang istimewa. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum dan budaya. Rakyat hidup bersama sebagai satu keluarga. Warna kulit bukanlah alasan tidak dapat wujud perpaduan dalam masyarakat, sebaliknya ia merupakan lambang keistimewaan negara kita. Selamat sejahtera Dr. Jazliza dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 20 akan membentangkan tugasan kenegaraan Malaysia kumpulan AB. Tugasan ini bertemakan keluarga Malaysia dan bertajuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kumpulan ini terdiri daripada 5 orang ahli. Pertama Muhammad Izzuan, kedua Doreen Pung Sin Mei, ketiga Nur Adlina, keempat Wong Suai, yang kelima Fatin Nordini. Assalamualaikum, saya Fatin Nordini binti Abu Bakar, nombor matriks 286762. Tajuk pembentangan hari ini ialah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pada pendapat saya, perpaduan ialah percampuran manusia dalam satu kelompok yang sama. Lee pula menyatakan perpaduan merupakan proses menggabung dan menyatukan rakyat dalam negara Malaysia. Definisi perpaduan menurut Kamus Dewan Bahasa edisi ketiga ialah penggabungan, peleburan, persesuaian, kecocokan dan sepakatan antara masyarakat untuk bergabung menjadi satu. Perpaduan kian terhakis dari sikap masyarakat Malaysia. Dalam satu akhbar atas talian pada tahun 2019, ada menyatakan keharmonian kaum dan semangat persahabatan antara rakyat pada tahun 70-an hingga 90-an menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia pada masa itu. Perkara ini jelas menunjukkan jurang perbezaan keutuhan dan kehebatan perpaduan pada masa dahulu dengan masa kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Is'ad, nombor kad matrik 286777. Saya akan membentangkan berkaitan tujuan dan objektif kajian saya secara ringkas, metodologi kajian serta kesimpulan. Kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji isu perpaduan yang wujud dalam masyarakat di Malaysia. Objektif kajian ini ialah yang pertama, mengenal pasti punca mengapa semangat perpaduan semakin berkurang dalam diri rakyat. Yang kedua, mengkaji bagaimana cara atau langkah untuk memupuk perpaduan dalam diri rakyat. Yang ketiga, menghuraikan kebaikan jika setiap rakyat Malaysia mempunyai semangat perpaduan yang kuat dan juga keburukan jika rakyat Malaysia kurang akan semangat perpaduan. Berdasarkan kajian lepas, terdapat 3 elemen. Punca yang pertama ialah isu pecah dan perintah, di mana menyebabkan berlakunya sejarah hitam di Malaysia iaitu peristiwa 13 Mei. Yang kedua, sistem pendidikan yang berasingan mengikut kaum. Berlakunya perpisahan pelajar dari aspek bahasa, yang mana mereka hanya berkomunikasi menggunakan bahasa kaum masing-masing. Langkah untuk mencapai perpaduan. Yang pertama, konsep satu Malaysia digunakan demi melahirkan perhubungan kaum yang lebih baik. Yang kedua, Majlis Gerakan Negara Mageran memperkenalkan ideologi kebangsaan iaitu rukun negara dan menubuhkan Majlis Perundangan Negara dan Jabatan Perpaduan Negara. Yang ketiga, skim rukun tetangga ditubuhkan untuk menjaga keselamatan dan memupuk perpaduan dalam masyarakat. Yang keempat, Indeks Perpaduan Nasional digunakan untuk mengukur tahap perpaduan. Yang kelima, pantun. Buku pantun warisan khazanah budaya bangsa mendidik masyarakat untuk hidup dengan nilai-nilai murni. Keburukan tidak mencapai perpaduan. Keselamatan negara Malaysia terjejas tiada interaksi yang baik sehingga kerap menimbulkan salah faham. Ketidaksefahaman ini membawa kepada pertelingkahan dan pergaduhan antar kaum. Perkara ini juga memberi kesan buruk kepada ekonomi negara kerana para pelabur hilang keyakinan untuk membuat pelaburan.
Metodologi atau kaedah kajian kami terbagi kepada 3, iaitu pemerhatian, kumpulan tumpuan dan rujukan internet. Kami menggunakan kaedah pemerhatian untuk mengenal pasti objektif kajian seperti faktor dan punca. Kedua, kami menggunakan kaedah kumpulan rujukan di mana kami akan berbincang, mengumpul idea dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan ketiga, kami menggunakan internet sebagai rujukan. Sumber yang kami ambil adalah sumber yang sahih dan boleh dipercayai. Assalamualaikum, nama saya Nur Adlina binti Aziza, nombor metrik saya 286670 dan hari ini saya akan membentangkan objektif 1 iaitu punca kekurangan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat pelbagai punca kekurangan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia, antaranya ialah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah menyebabkan rakyat bersikap antisosial, tidak menghayati semangat perpaduan dan penggunaan teknologi juga sering disalahgunakan. Seterusnya ialah masalah perkauman. Masalah perkauman terjadi apabila seseorang suka hidup dalam kaum yang tersendiri dan ia mudah terjadi perbalahan dan rusuhan. Dan masalah perkauman juga telah menyebabkan segelintir orang bersikap resis terhadap kaum yang lain. Seterusnya ialah perasaan prasangka kepada kaum yang lain. Ia telah menimbulkan ketidaksefahaman, rakyat terpenjara dalam ruang ciptaan sendiri, iaitu mereka mudah hilang kepercayaan kepada kaum yang lain. Seterusnya ialah sistem pendidikan vernakular. Hal ini telah menyebabkan rakyat terpisah antara kaum yang lain. Penggunaan bahasa pengantar yang berbeza juga telah membataskan pergaulan antara kaum yang lain. Selain itu, keadaan politik yang berbeza juga telah menyebabkan semangat perpaduan semakin luntur. Hal ini dikatakan demikian kerana pelbagai isu sensitif telah dibangkitkan dan setiap kaum bangkit dan mempertahankan hak kaum masing-masing dan mereka sering bertengkar dan menghina antara satu sama lain. Seterusnya ialah perbezaan nilai etnik telah menyebabkan sektor ekonomi diasingkan. Identiti sesebuah etnik dari segi budaya, kaum, agama juga dipersoalkan dan setengah individu juga sukar mengadaptasi dan menerima budaya kaum yang lain. Seterusnya ialah rakyat kurang penghayatan terhadap rukun negara. Mereka tidak mengamalkan dan memahami rukun negara serta menghina dan mengabaikan prinsip rukun negara. Semangat perpaduan juga kurang ditekankan di sekolah. Hal ini kerana penggunaan bahasa yang berlainan yang digunakan oleh pelajar dan guru juga telah membataskan dan semangat perpaduan sukar dipupuk. Seterusnya adalah semangat perpaduan juga tidak dapat diterapkan secara konsisten dan segelintir pihak juga bersikap tidak profesional apabila menerapkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Selamat sejahtera, nama saya Doreen Peng Sing Mei. Nombor metrik ialah 286757. Saya akan sambungkan pembentangan ini dengan menerangkan objektif 2 iaitu langkah memupuk semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Objektif kajian ini dibincangkan daripada pelbagai aspek iaitu individu, keluarga, sekolah, media massa, masyarakat dan kerajaan. Dari aspek individu, langkah yang pertama, setiap individu mestilah menghindari sebarang perbuatan yang boleh menyebabkan perbalahan kaum berlaku walaupun mempunyai hak kebebasan untuk bersuara mengikut sistem perundangan negara Malaysia. Langkah yang kedua, setiap individu perlu menerapkan nilai-nilai warisan dan budaya dalam aktiviti harian melalui perkongsian budaya kaum masing-masing dari pelbagai segi seperti pemakanan dan pemakaian. Langkah yang ketiga, setiap individu harus menggunakan bahasa kebangsaan sebagai satu bahasa perhubungan untuk menunjukkan persefahaman antara satu sama lain. Langkah yang keempat, penghayatan tema sambutan Hari Kebangsaan merupakan tanggungjawab individu bagi setiap rakyat Malaysia. Contohnya menyertai upacara penyambutan pada setiap tahun. Dari aspek keluarga, langkah yang pertama, ibu bapa harus menyampaikan ajaran keluarga dan didikan tentang kepentingan keharmonian bangsa dan agama kepada anak-anak mereka. Langkah yang kedua, ibu bapa perlu memantau pergaulan anak-anak untuk memastikan pemikiran generasi muda tidak dicemari oleh isu-isu negatif berkaitan dengan perkauman. Langkah yang ketiga, ibu bapa mestilah melibatkan anak-anak mereka dalam pegangan agama kerana agama berfungsi sebagai sumber penyatuan. Dari aspek sekolah, langkah yang pertama, pihak sekolah mestilah menganjurkan pelbagai program yang berunsur perpaduan supaya dapat menyedari semua pelajar terhadap kepentingan perpaduan kaum. Langkah yang kedua, pihak sekolah harus mementingkan sistem pendidikan yang memberikan perkongsian pengalaman dan nilai kepada para pelajar dengan menghargai kepelbagaian bangsa dan agama. Langkah yang ketiga, topik-topik mengenai perpaduan perlu diperkenalkan dalam sukatan pelajaran sekolah. Langkah yang keempat, pihak sekolah mewujudkan aktiviti kokurikulum yang melibatkan persatuan dan unit beruniform serta aktiviti luar bilik darjah yang berkonsepkan pengalaman pembelajaran dan penekanan praktikal. Dari aspek media massa, ia boleh dikategorikan kepada 4 jenis iaitu media cetak, media digital, media siaran dan media luaran. Media massa sesuai digunakan untuk menyebarkan maklumat dan mesej yang berunsur perpaduan. Semangat perpaduan nasional tentunya akan tertanam dalam jiwa masyarakat kini, apalagi jika unsur hiburan dimasukkan dalam media massa ini.
Dari aspek masyarakat, langkah yang pertama, aktiviti kemasyarakatan harus dianjurkan kerana aktiviti ini memerlukan semua kaum menyertai dan bekerja sama. Contohnya, aktiviti gotong royong. Langkah yang kedua, golongan masyarakat bersama-sama menyambut hari perayaan setiap kaum agar kebudayaan, kepercayaan dan adat resam antara kaum dapat dikenali dan difahami. Langkah yang ketiga, amalan rumah terbuka perlu dipraktikkan sempena hari-hari perayaan untuk memanifestasikan satu persefahaman tentang kehidupan masing-masing. Dari aspek kerajaan, langkah yang pertama, kerajaan menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan perpaduan masyarakat di Malaysia. Langkah kedua, kerajaan membentuk beberapa dasar seperti dasar ekonomi baru, dasar kebudayaan kebangsaan dan dasar pendidikan kebangsaan. Langkah ketiga, kerajaan memperkenalkan program kenegaraan seperti program latihan khidmat negara PLK yang berteraskan konsep rukun negara. Langkah keempat, pelancaran pelan tindakan perpaduan negara 2021 hingga 2030 dan peran perpaduan keluarga Malaysia 2021 hingga 2025 akan diwujudkan untuk mengukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Selamat sejahtera, nama saya Wong Xue Yi dengan nombor bateri 286809. Saya akan menjelaskan tentang objektif 3 iaitu kebaikan semangat perpaduan dan keburukan kekurangan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali, saya akan menjelaskan tentang kebaikan dengan adanya semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Kebaikan pertama ialah mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Rakyat itu dengan saling menghormati dapat mengelakkan berlaku pertelingkahan dan perselisihan faham. Aktiviti harian dapat dilaksanakan dengan bebas dan lancar. Kebaikan kedua ialah menjadi pemangkin kepada kemajuan negara. Perpaduan dalam kalangan masyarakat boleh menyumbang kepada kemajuan ekonomi dan sosial. Bagi kemajuan ekonomi, ia dapat menarik pelapor asing kerana negara yang aman memberi keyakinan kepada mereka untuk menjalankan pelaporan. Permintaan teknologi juga akan dilaksanakan oleh pelapor asing bagi melancarkan aktiviti pelaporan mereka. Manakala dari segi kemajuan sosial, projek pembangunan negara dapat dijalankan dengan lancar. Dengan ini, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Kebaikan ketiga ialah membentuk imej negara yang baik. Negara Malaysia merupakan negara berpilihan kaum dan mempunyai budaya yang berbeza. Oleh itu, apabila wujudnya semangat perpaduan, masyarakat dapat hidup bersama-sama tanpa pertikaian. Ini dapat membentuk imej positif negara di pentas antarabangsa. Kebaikan keempat ialah mengekalkan kestabilan politik negara. Pihak kerajaan boleh melaksanakan transformasi untuk membentuk sistem penyampaian perkhidmatan yang lebih efektif dan efisien. Pemimpin negara dapat memberi fokus dalam pembangunan masyarakat dan negara. Di samping itu, kestabilan politik juga memberi keyakinan kepada pelapor asing untuk melapor dalam negara kerana dasar negara yang mantap. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang keburukan kekurangan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Antaranya yang mewujudkan semangat asabiah, iaitu semangat kesukaan melampau. Setiap kaum bersaing untuk kepentingan kaum masing-masing telah mengganggu pembangunan negara kerana setiap kaum hanya mementingkan kaum sendiri dan tidak ingin berkorban untuk pembangunan keseluruhan masyarakat dan negara. Keburukan kedua ialah kestabilan politik negara terjejas. Pemimpin politik tidak menjalankan tanggungjawab mereka, malah merebut kuasa untuk kepentingan sendiri. Pembangunan negara dan kebajikan rakyat telah diabaikan. Keburukan ketiga ialah menggugah kedaulatan negara. Masyarakat mudah berlaku perkatohan menyebabkan kehidupan masyarakat tidak harmoni dan seterusnya negara menjadi tidak stabil. Situasi ini telah memberi kesempatan kepada kuasa luar untuk mencampuri dalam hak ehwal negara dan ini akan menyebabkan kedaulatan negara terjejas. Keburukan keempat ialah pembangunan ekonomi tidak stabil. Hubungan rakyat yang buruk akan mengakibatkan dasar sentiasa berubah atau tidak dapat dilaksanakan. Akibat ketidakpuasan terhadap manfaat yang diperoleh oleh kumpulan tertentu. Dengan ini, pembangunan ekonomi akan terganggu. Secara kesimpulannya, semangat perpaduan amat penting untuk sebuah negara dan perlu dihayati oleh setiap lapisan masyarakat. Justru, semangat perpaduan perlu dititik beratkan dalam kalangan masyarakat. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulannya, setiap rakyat Malaysia memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan perpaduan kaum. Janganlah kita bersikap seperti enau dalam beluka yang melepaskan pucuk masing-masing. Kita boleh mengambil iktibar melalui peristiwa 16 Mei 1969 lalu di mana terjadinya rusahan kaum yang amat teruk. Oleh sebab itu, adalah amat penting supaya kita saling menghormati antara satu sama lain dan tidak menyentuh isu-isu sensitif kaum lain. Sikap rasisme perlulah dibuang supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman, damai dan sejahtera. Sekian, terima kasih.